Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-1091, Babul qasmi bainaz zawjat. Bab pada menjelaskan tentang giliran di antara para isteri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang diwajibkan oleh agama kepada lelaki yang mempunyai isteri yang ramai adalah membuat giliran terhadap isteri. Dia bab gini ni orang lelaki semangat sikit dengar. Bab gini. Baik. Nanti kita tengok. Hadis yang pertamanya adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sentiasa membahagikan giliran di antara isteri-isterinya dengan adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilirkan isterinya dengan adil. Dan baginda sentiasa mengucapkan dalam doanya, ya Allah, inilah giliran yang aku lakukan terhadap apa yang aku miliki. Maka janganlah engkau mencelaku kerana apa yang engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya. Hadis ini diriwayat oleh 4 orang ulama hadis, yang mana Imam Ibn Hibban, Imam Hakim An-Naisaburi menilai hadis ini sebagai hadis sahih, tetapi Imam Tirmizi cenderung kepada menilai hadis ini sebagai hadis mursal, maksudnya hadis yang terputus sanad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggiliri isteri dia. Hari ni orang ni, hari ni orang ni, hari ni orang ni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara tersebut dengan penuh adil. Baik. Tapi setelah daripada Rasulullah berusaha sedaya upaya untuk buat adil terhadap isterinya, Rasulullah sentiasa berdoa, ya Allah, ini adalah giliran aku di dalam benda yang aku mampu buat. Lepas tu janganlah mencela aku ya Allah di dalam apa yang aku tidak mampu buat, bahkan ia adalah milikmu secara mutlak. Maksud dia perasaan kasih, perasaan sayang. Itu maksud benda yang kita tidak mampu untuk memiliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perkara ini. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ini,
menjadi kewajipan kepada seorang suami yang mempunyai isteri yang ramai. Dia kena bersikap adil daripada sudut zahir, daripada sudut nafkah, daripada sudut giliran, daripada sudut layanan, mesti kena bersikap adil. Manakala perbezaan sayang terhadap isteri, hak tu tidak dikirakan kesalahan, kerana kasih, perasaan hak yang hadir dalam hati itu bukan usaha kita, bahkan itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala letakkan ke dalam hati. Tapi janganlah perasaan kasih tu berbeza sehingga layanan zahir pun berbeza. Benda hak yang bukan mampu, kita tidak mampu untuk berusaha, hak tu tidak dikirakan kesalahan. Tetapi hak yang salahnya adalah kita menzahirkan ataupun kita membeza-bezakan daripada sudut zahir kita. Layanan zahir kita membeza-bezakan, maka hukum dia adalah salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Maksud dia, hadis ini rawahu Ahmad wal arba'ah wa sanaduhu sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa mana-mana lelaki yang memiliki dua orang isteri, lalu dia cenderung kepada salah seorang daripadanya, cenderung melalui perbuatan, maka kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan tubuh yang sengit sebelah. Baik, orang yang ada dua isteri, mesti dia kena bersikap adil terhadap kedua-dua isteri. Tak kiralah isteri muda ke, isteri tua ke, mesti kena bersikap adil. Kalau dia tidak bersikap adil, maka di akhirat kelak tubuh dia sengit. Itu balasan dia. Maka daripada hadis ni, yang pertama kita dapat faham bahawasanya orang yang mempunyai isteri lebih daripada seorang, wajib dia kena bersikap adil terhadap isteri dia. Ada segelintir orang-orang yang nikah ramai, segelintir orang nikah ramai, yang mana hanya sebahagian daripada isterinya sahaja yang dilayang, sebahagian yang lain tak layang. Ada yang isteri muda layang, isteri tua tak layang. Ada pula yang memang layang isteri tua, isteri baru tak layang. Macam-macam hak yang wujud dalam masyarakat ini. Perkara tersebut adalah bercanggah dengan agama. Ada kisah di tempat kita, ada kisah di tempat kita ni, orang lelaki dia nak nikah seorang lagi, jenis menakut tapi nak nikah seorang lagi. Last sekali dia bawa pergi nikah di alik siang di Thailand, nikah di Thailand, tapi takut nak khabar kepada bini yang pertama. Jadi akhirnya bini yang kedua saat itu diabaikan. Itu sebenarnya menyalahi agama, menyalahi agama. Jadi tidak boleh buat lagu tu. Hukum dia adalah haram, salah. Melainkan kalau isteri yang kedua tu redha, itu masalah lain. Jadi kalau nak nikah ramai, mu kena bersikap adil terhadap isteri-isterimu. Jangan mengabaikan isteri sebahagian daripada isteri kerana takut kepada sebahagian yang lain. Baik. Jadi itu yang kita dapat faham daripada hadis ini. Yang keduanya kita dapat faham daripada hadis ini juga bahawasanya balasan kesalahan yang akan dilalui, yang akan dilalui oleh orang lelaki yang tidak bersikap adil terhadap isteri dia ni di negeri akhirat nanti, sesuai dengan perbuatan dia di atas dunia. Oleh kerana dia ada dua orang isteri, sepatutnya dia bersikap adil. Tiba-tiba dia tidak bersikap adil, maka di akhirat kelak tubuh dia sendiri pun jadi sengit. Baik. Ni benda yang penting bagi orang yang nikah ramai. Jangan bermudah-mudah. Dia nak dalam hal membuat giliran, memberi layanan kepada isteri-isteri dia. Kemudian katanya, wa an Anasin qal minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulul bikra, minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulul bikra 'ala ath-thayyibi aqama 'indaha sab'a thumma qasam, wa idza tazawwaja ath-thayyiba aqama 'indaha thalatha thumma qasam,
muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengatakan, di antara sunnahnya, ni sunnah Rasulullah, bagi seseorang apabila menikah lagi dengan seorang gadis yang dimadukan dengan isteri yang lain, agar tinggal bersamanya selama 7 hari. Sesudah itu barulah membahagi gilirannya. Apabila dia menikah lagi dengan seorang janda, baik, hendaklah dia tinggal bersamanya selama 3 hari. Sesudah itu barulah membahagi gilirannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Namun lafaz yang kita baca tadi adalah lafaz riwayat Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas menceritakan apakah sunnah, apakah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang nak nikah ramai. Baik. Ni nak nikah je, tapi belajar bab nikah tak boleh. Tu jadi masalah. Jadi kena belajarlah. Kewajipan mu nak nikah saat itu, dia bermula daripada nak nikah seorang, mu kena belajar. Begitu juga nak nikah ramai, mu kena belajar. Kerana di sana ada ketetapan-ketetapan undang-undang yang ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kepada para lelaki. Baik. Dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menyebut, kalau orang lelaki dia nikah dengan isteri yang kedua, baik, yang mana isteri yang kedua dia saat itu adalah anak dara, maka hak isteri yang kedua dia kena duduk selama 7 hari. Itu hak bagi isteri yang kedua. Tapi kalau isteri yang kedua itu janda, maka hak dia adalah 3 hari. Manakala kalau dia redha dengan menggugurkan hak dia, itu masalah lain. Menjadi kewajipan kepada seorang lelaki apabila dia berkahwin dengan isteri yang kedua, kalau isteri yang kedua tu anak dara, dia kena duduk 7 hari. Lepas cukup 7 hari, barulah dia buat giliran macam biasa. Kalau isteri hak baru tu janda, maka menjadi kewajipan kepada dia kena bagi kepada isteri baru selama 3 hari. Lepas tu baru buat giliran seperti biasa. Baik, itu maksud daripada hadis ini. Kemudian katanya, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha aqama 'indaha thalatha wa qala innahu laysa biki ala ahliki hawan in syi'ti sabba'tu lak wa in sabba'tu laki sabba'tu li nisa'i. Rawahu Muslim. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersamanya selama 3 hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenarnya kamu tidak dipandang sebelah mata oleh suamimu ini. Jika kamu menginginkan aku tinggal bersamamu selama 7 hari, aku dapat melakukannya. Namun jika aku memberimu masa 7 hari, berarti aku pun harus melakukan perkara yang sama dengan isteri-isteriku yang lain. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Ummi Salamah adalah salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ni pernah dah kita cerita secara ringkas tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah suami dia adalah Abu Salamah. Dua-dua ni di antara orang yang sahabat Muhajirin ataupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula memeluk Islam. Ini di antara golongan as-sabiqun al-awwalun. Ketika Ummu Salamah dan Abu Salamah berhijrah ke negeri Madinah, maka Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah mempunyai ramai anak. Ramai anak. Dan dia tidak mempunyai keluarga di Madinah. Dia tak ada keluarga di Madinah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Salamah. Dan pernah kita cerita sebelum daripada Rasulullah berkahwin dengan Ummu Salamah cerita kepada Rasulullah, dia ni yang pertama dia anak ramai. Lepas tu dia pun beromoh dah. Dia beromoh anak ramai, kuat cemburu. Beromoh anak ramai, lepas tu kuat cemburu. Baik. Jadi hak yang kuat cemburu tu Rasulullah berdoa.
Rasul kata, tak apalah, kuat cemburu tu aku doa agar Allah SWT menghilangkan cemburu daripadamu. Dia memang kuat sungguh cemburu. Baik, dan suami dia nikah sama pun. Lepas daripada Rasul berdoa, hilang sifat cemburu daripada siapa? Daripada Ummu Salamah. Anak Ummu Salamah hak ramai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelihara. Jadi kata Ummu Salamah, apabila Rasul berkahwin dengan dia, Rasulullah tinggal bersamanya selepas daripada berkahwin selama 3 hari. Sebab Ummu Salamah janda, maka hak dia selepas daripada berkahwin adalah selama 3 hari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas cukup 3 hari, Rasul khabar kepada dia, wahai isteriku, sebenarnya bukanlah suamimu ni memandangmu ataupun memandang hina kepadamu, memandang tidak memuliakanmu, memandangmu sebelah mata, bukan. Mung adalah seorang isteri yang cukup mulia pada pandangan mata suamimu. Tapi Rasul kata, aku mempunyai isteri yang lain, jadi aku kena bersikap adil terhadap isteriku yang lain. Tapi kalau mung sekiranya mung nak juga aku duduk bersama dengan mung sampai 7 hari, pada asalnya hak mung 3 hari, maka aku akan buat. Tetapi lepas daripada cukup 7 hari, aku akan membuat giliran kepada isteri aku 7 hari juga sebagaimana aku beri kepadamu. Maksudnya isteri aku hak yang lain, aku kena beri juga hak kepada dia. Baik. Jadi berpandukan kepada hadis ini, bahawasanya orang hak yang nikah ramai, apabila nikah baru pula dengan janda, maka hak isteri dia hak yang baru saat itu adalah 3 hari saja. Kalau dia buat lebih daripada 3 hari, dia kena qada balik untuk isteri-isteri dia hak yang lain. Itu maksud dia. Baik. Kemudian seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Saudah bint Zam'ah wahabat yawmaha li Aisyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yawmaha wa yawma Saudah, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawa Saudah bint Zam'ah. Saudah binti Zam'ah siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudah bintu Zam'ah isteri Rasulullah. Selepas daripada Khadijah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai isteri. Maka ada seorang perempuan mari jumpa dengan Rasulullah, juga dia daripada orang yang mula-mula Islam, lupa dah nama dia. Dia mari jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah, molek juga mau berkahwin. Boleh juga mau berkahwin Rasulullah. Rasulullah kata, ada ke orang puang? Kata dia ada. Seorang janda, seorang anak dara. Rasul pilihlah. Baik, dah siapa hak janda tu? Kata perempuan tersebut tu Saudah bintu Zam'ah. Kang suami dia juga memeluk Islam. Lepas tu dia pun memeluk Islam. Jadi suami dia meninggal dunia. Jadi molek juga mengambil jadi isteri wahai Rasulullah. Itu siapa anak dara? Anak dara Aisyah, anak kepada Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima belaka dua-dua. Kemudian Rasulullah lepas daripada tu Rasul nikah dulu dengan Saudah. Lepas tu Rasul baru bernikah pula dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Saudah ni dia umur dia lanjut dah. Umur dia tua dah. Lepas tu dia tengok isteri-isteri Rasulullah lain tu muda. Mari perasaan bimbang dalam hati dia. Dia orang tua ni, dia naklah kepada suami. Naklah kepada suami. Tapi daripada sudut nafsu dia kurang dah orang tua kan. Baik. Jadi dia pun mari perasaan bimbang, takut Rasul tinggal dia. Biasa orang puang kan. Dah Rasul ramai isteri ni, padahal benda tu Rasul tidak buat pun. Mari rasa bimbang. Lepas tu, tapi dia nak mati menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia berhimpun dengan Rasulullah di dalam syurga nanti. Maka dia mikir nak buat lagu mana? Dia pun tengok isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak paling muda. Hak paling muda adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia telah memberi giliran dia telah memberi giliran dia kepada Aisyah. Maka kata ulama berpandukan kepada hadis ini, seorang ataupun orang yang mempunyai isteri yang ramai, isteri-isteri dia boleh menghadiahkan giliran dia kepada madu dia. Tidak menjadi masalah sebagaimana Saudah bintu Zam'ah
pernah memberi hari dia, giliran dia kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhuma. Katanya lagu mana? Saudah bintu Zam'ah menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah. Sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Aisyah hari gilirannya berikut dengan hari giliran Saudah. Tapi walau bagaimanapun tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah isteri dia, termasuklah Saudah. Cuma bermalam hak yang giliran Saudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian wa an Urwah qalat Aisyah ya ibna ukhti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'd fil qasmi min mukthihi indana wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'a fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis hatta yablugha allati huwa yawmuha fayabita indaha rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal lafdhu lahu wa sahahu al-Hakim. Maksudnya daripada Urwah telah menceritakan, Urwah ni nama dia Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair bin Awam. Urwah ni adalah anak saudara kepada Aisyah. Mak kepada Urwah adalah Asma bintu Abi Bakrin. Asma adalah kakak kepada Aisyah. Urwah adalah salah seorang ulama yang besar. Dia termasuk salah seorang ulama yang besar. Dan guru dia adalah mak saudara dia. Antara guru dia banyak berguru lah dengan sahabat. Banyaklah guru dia daripada kalangan sahabat. Cuma yang banyak dia belajar adalah daripada mak saudara dia. Mak saudara dia, mahram dia. Jadi bila-bila masa saja dia boleh pergi berjumpa dengan mak saudara dia, berbeza dengan orang lain. Baik. Jadi dia menceritakan, dia kata lagu mana? Kata Aisyah kepada Urwah, wahai anak saudaraku, dulu Rasulullah tidak pernah mengutamakan salah seorang daripada kami ke atas yang lainnya dalam memberikan hak giliran tinggal bersamanya. Rasulullah tidak pernah pun mengutamakan orang ni, tidak mengutamakan orang ni, tidak. Rasulullah cukup bersikap adil. Kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah cukup bersikap adil. Rasulullah tidak melebihkan orang ni berbanding dengan orang ni, tidak sama sekali. Baik. Kata dia, tiada suatu hari pun malaikat baginda mengelilingi masing-masing daripada kami dan bercakap dengan kami tanpa menyentuh, tanpa menggaulinya, sampai datang giliran isteri yang berhak memperolehinya, lalu baginda menginap di rumahnya. Maksud dia, Rasulullah setiap hari Rasulullah akan pergi rumah bini ni, pergi rumah bini ni, pergi rumah bini ni, pergi rumah bini ni, setiap hari. Ada riwayat yang lain Rasulullah datang selepas daripada sembahyang Isya. Lepas daripada sembahyang Isya, Rasulullah pergi belakang rumah bini ni, jenguk rumah bini ni, jenguk rumah isteri ni, jenguk rumah isteri ni. Habis Rasulullah jenguk belakang. Jadi lepas daripada Asar, kebiasaannya siapa waktu siapa je masanya, sapalah Rasulullah ke rumah setiap isteri dia. Lepas daripada isteri ni pergi. Dan Rasulullah tidak akan menyentuh mana-mana isteri dia, melainkan isteri yang menjadi giliran pada hari tersebut. Jadi pergi melawat isteri ni, tengok isteri ni, dan Rasulullah akan bermalam pada rumah isteri dia yang menjadi giliran pada hari tersebut. Setiap lepas daripada Asar, Rasulullah akan pusing. Dan ada juga kadang-kadang waktu-waktu yang lain. Baik. Lepas tu ada satu cerita lah. Ni cerita yang boleh juga kita kongsi. Cerita ada sedikit nakal. Di antara isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, daripada hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, makanan yang Rasul suka, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asala wal halwa. Rasulullah cukup suka madu dengan manisang-manisang. Rasulullah kalau madu memang Rasulullah suka. Antara makanan yang Rasul suka adalah madu. Lepas tu manisang-manisang, benda-benda manis, Rasulullah memang cukup suka. Baik. Ceritanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana idzan sarafa min al-'asr dakhala ala nisa'i. Rasulullah lepas daripada sembahyang Asar, Rasulullah akan masuk jumpa belaka dengan isteri, melawat isteri ni. Fayadnu min ihdahunna, pergi dekat sembang dengan isteri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermalang melainkan pada rumah isteri yang menjadi giliran pada hari tersebut.
Secara kebetulan kata dia, fadakhala ala Hafsah binti Umar. Sampai masa Rasul pun masuk di rumah Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar. Lepas daripada Ansar tu, pada isteri ni. Lepas tu siapa giliran rumah Mada Hafsah. Baik. Katanya fahtabasa akthar ma kana yahtabis. Lama duduk dalam rumah Hafsah. Jadi Aisyah kata, wah, ni tak sampai lagi. Lama duduk rumah Hafsah ni. Duduk tunggu, tak sampai. Kata Aisyah, faghirtu. Timbul lalu sifat cemburu. Lamanya main duduk rumah Hafsah. Sedia dah puan kang. Baik nak kata mana? Baik, mari sifat cemburu. Maka dia pun cari sebab benda lama ngak rumah rumah Hafsah ni. Aisyah, cari lalu dah. Selidik lalu dah. Tanya orang tu, tanya orang ni. Fasa'altu an dhalik. Faqil. Maka ada orang khabar kepada Faqil ali, ada orang khabar kepada aku bahawasanya uhdat laha mura'atun min qaumiha ukkatun min asal. Rupanya ada seorang perempuan daripada keluarga Hafsah telah menghadiahkan kepada Hafsah sebekah madu. Jadi oleh kerana ada madu di rumah Hafsah, maka Hafsah jamu Rasulullah itu dia jadi lambat sikit. Tu jadi lambat sikit. Dah kawan ni duk tunggu. Mana biasa sampai dah duk sampai lagi ni. Tengok-tengoklah duduk lama rumah Hafsah. Ada benda pula jadi timbul sifat cemburu. Baik. Jadi dia duduk rumah Hafsah lama sikit. Maka dan sebab dia bagi minum madu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari dah. Kata Aisyah, ama wallahi lanahtalanna lah. Demi Allah, hamba nak buat helah sikit ni. Nak buat muslihat sikit supaya esok dak lama duk rumah Hafsah sebab madu ada lagi. Esok mungkin jamu pula. Nak buat muslihat sikit. Maka Aisyah pun pergi jumpa dengan Saudah. Saudah ni orang jujur. Tapi dalam masa yang sama dia ikut kata Aisyah. Padahal dia orang tua, Aisyah ni orang muda. Dia ikut kata Aisyah. Dia pergi rumah Saudah. Dia kata kat pergi Rasul sapa rumahmu kat pergi. Kat pergi Rasul sapa rumahmu. Lepas tu kalau Rasul mari dekat dengan mu, cakap dengan mu kata gini, Rasulullah, mu makan ma'afir ke? Ma'afir ni adalah sejenis getah yang mani tapi berbau busuk. Sejenis getah yang mani berbau busuk. Mu makan ma'afir ke? Apabila mu kata lagu tu, Rasul kata, dak. Lepas tu mu khabar kepada Rasulullah, dah Rasul makan dia bau busuk Baik, maka Rasul akan kata, aku makan madu sebab Hafsah bagi. Lepas tu mu khabar kepada Rasulullah, barangkali lebah hak yang mengeluarkan madu saat itu dia makan getah busuk tu sampai ke madu pun jadi busuk. Dia buat elok sikit. Baik. Kemudian aku akan dijumpa pula dengan Safiyah, isteri Rasul lain, seorang lagi. Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, seorang perempuan daripada puak Yahudi yang Rasulullah berkahwin dengan dia. Aku pergi jumpa. Dia pun khabar gitu juga kepada Safiyah. Jadi orang puang. Dia buat elok muslihat sebab cemburu. Lama sangat Rasulullah duduk di rumah madu dia. Baik. Kemudian apabila Rasulullah sampai ke rumah Hafsah, rumah Saudah, Saudah kata nak kata ke dak. Saudah pun dia mari perasaan takut, mari perasaan dia takut tak ada beradab dengan suami. Tapi biarlah dah Aisyah suruh, tamu-tamu Aisyah ni adalah isteri yang Rasul sayang. Biarlah buat jugalah. Baik. Gi rumah Safiyah gitu juga. Safiyah kata benda sama. Dan Rasul tidak suka kepada benda busuk. Rasul tidak akan minum sama sekali benda yang busuk. Rasul akan menjauhi benda yang busuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian rumah Saudah pun Saudah kata lagu tu rumah Safiyah pun Safiyah kata lagu tu masuk rumah Aisyah, Aisyah pun kata lagu tu, 3 orang. Apabila sampai rumah Hafsah, Hafsah kata Rasulullah nak ada madu. Hafsah kata tak mau, Rasulullah kata tak mau dah. Rasulullah tak mau minum. Sebab Rasulullah tidak akan makan benda yang busuk sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kata Saudah kepada isteri-isteri Rasulullah lain, kita telah mengharamkan benda yang halal kepada Rasulullah ni. Kita telah menghalang kepada Rasulullah benda yang halal. Kata Syahid, diam dah, senyap-senyap dah. Baik, dia buat muslihat. Sebab timbul benda sifat cemburu rasa dia dah.
sikit-sikit gitu tidak menjadi masalah lah. Ia bukan nipu sebab dia kata mulut Rasulullah bau, bukan. Dia kata, Rasulullah, adakah mulutmu bau pelik? Dia tanya gitu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni cerita tentang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buah-buah nakal pun ada. Katanya wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-'asra dara ala nisaihi thumma yadnu minhun al-hadis. Bagi di dalam riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat Asar, Rasulullah berpusing berkeliling menemui isterinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan masing-masing daripada mereka. Lepas tu hingga hadis yang panjang lagi lah hadis. Baik. Kemudian katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi aina ana ghadan yuridu yawma Aisyah fa adhina lahu azwajuhu yakunu haitsu syaa fakana fi baiti Aisyah muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan bahawa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit yang menghantarkan kepada kewafatan dirinya sentiasa bertanya, esok aku tinggal di mana? Yang baginda maksudkan adalah jatuh giliran Aisyah, maka isteri-isterinya yang lain mengizinkan baginda untuk tinggal di tempat yang disukainya. Dan sejak saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah ketika sakit pada penghujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sakit dan sakit Rasulullah sakit yang teruk, bukan sakit biasa. Beberapa kali Rasulullah pengsang. Jadi ketika Rasulullah sakit, Rasulullah tanya sama, ni giliran orang ni. Esok giliran mana? Esok giliran mana? Jadi isteri dia faham. Rasulullah tanya tu giliran mana? Rasulullah ingin berada di giliran Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah ingin berada di giliran Aisyah. Rasulullah kata esok giliran siapa pula? Esok giliran siapa pula? Maka isteri dia faham. Rasulullah ingin dirawat di rumah Aisyah ketika beliau sakit. Baik, maka kesemua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Rasulullah dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah dan tempat dikebumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini itu adalah di rumah Aisyah, kerana Nabi dikebumikan di tempat yang dia wafat. Di mana tempat dia wafat, di situlah dikebumikan Nabi. Baik. Kemudian katanya wa anha qalat kana Rasulullah. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, Rasulullah ketika sakit sekalipun tetap memberi hak kepada setiap isteri. Tetap membuat giliran ketika sakit sekalipun. Cuma oleh kerana isteri dia siang tengok kepada Rasulullah, maka isteri dia yang memberi izin. Maksudnya isteri dia hak yang mereda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Aisyah dan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bermusafir, Rasulullah mengadakan undian di antara isteri-isterinya. Maka sesiapa pun di antara mereka yang keluar namanya dalam undian itu, dialah yang akan ikut bersamanya. Bukan Rasulullah pilih orang ni bukan. Setiap kali Rasulullah nak bermusafir, nak berperang ke apa ke, sekali kali Rasulullah nak bermusafir, yang Rasulullah bawa isterinya dalam permusafiran tersebut, maka Rasulullah akan membuat undian. Sesiapa yang di kalangan isteri dia keluar undi, hak itulah hak yang akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang hak yang mempunyai isteri yang ramai. Jadi orang hak yang mempunyai isteri yang ramai, kalau sekiranya dia nak bermusafir, dia kena nak bawa seorang isteri dia bersama dengan dia, cara dia lagu mana? Dia kena membuat undian. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa hak keluar undi? Dia hak yang bersama
dengan suami dia. Mereka hak yang keluar undi tu minta keuzuran, bagi kepada orang lain ataupun buat undi yang semudah tu bab yang lain. Baik, katanya hadis ni muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abd la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abd, rawahu al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, adik-beradik kepada Saudah bintu Zam'ah, adik-beradik kepada isteri Rasulullah. Dia kata lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seseorang di antara kamu merotang isterinya seperti dia merotang hamba. Baik, ada sebahagian daripada masyarakat Arab pada ketika itu memang cukup bakang dengan isteri. Tambah-tambah hak dia memang hidup dalam peperangan, perang sokmo, gocoh sokmo, gaduh sokmo. Baik, jadi silap sikit nyerotang sungguh bini. Baik, Rasul larang. Hukum rotang bini macam rotang hamba, macam rotang katok binatang, hukum dia adalah haram, termasuk dalam dosa besar. Baik, bukan kata zaman tu je saja, bukan zaman kita pun sama juga. Ada hak jenis lelaki hak panah barang, nya katok bini. Allahu akbar, nya katok bini, tahu dah orang puang saat ni tu dah orang cetong. Kalau rasa gagah cari hak yang sama gocoh orang tengok. Kadang-kadang dah pun nak cerdik juga setengah-setengah orang lelaki ni. Baik, jadinya kata orang puang sampai ke biru situ, patah situ, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan yang haram, yang wajib dia kena bertaubat dan wajib dia minta maaf daripada isteri hak yang dia membuat zalim kepada isterinya itu. Baik, kemudian kita masuk dalam bab baru, iaitu babul khul'i, bab pada menyatakan khulu'. Nanti kita akan bincangkan datang apakah maksud khulu'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Jadi kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر